Seni ikatan tanjak merupakan satu warisan yang perlu dipelihara dan memelihara seterusnya. Meneruskan warisan turun-temurun ini kekal sepanjang masa dalam arus kemodenan dunia tanpa sepadan. Sesungguhnya inilah seni kebudayaan yang dimiliki oleh kita semua di dalam sebuah negara Kesultanan Melayu. Sesungguhnya dokumentari tanjak ini mampu membuka luas minda masyarakat dalam memahami kepentingan tanjak Melayu, khususnya tanjak, tengkolok dan destar yang mempunyai nilai dan martabat yang tinggi, khasnya kepada generasi muda yang bakal mewarisi sejarah dan budaya bangsa yang sedia ada, agar mereka benar-benar kenal apa itu kebudayaan di alam rumpun Melayu, serta dapatlah bersama-sama menghargai sejarah keindahan seni kebudayaan bangsa. Sejarah dan martabat tanjak dalam ertika pemakaian busana merupakan satu peninggalan khazanah warisan sejak berabad-abad lamanya dari sejarah revolusi agama yang masuk ke tanah Melayu lagi. Assalamualaikum, saya Salman Al-Farisi, hos dokumentari tanjak anda. Untuk episod kali ini, kita berada di Ceras dan kita belajar bagaimana untuk lipat tanjak ataupun mengarang tanjak yang popular masa kini. Jom kita tengok. Sekarang kita dah sampai di rumah pengarang tanjak seperti mana yang saya sebut tadi. Jadi kita akan mengenali dia lebih dekat, lebih lanjut tentang diri dia dan apa saja tentang usaha yang dilakukan selama ini. Jadi bersama dengan saya, kita kenalkan. Nama saya kalau nama yang mak saya bagi tu Muhammad Ma'ruf. Muhammad Ma'ruf. Tapi untuk bahagian busana ni, saya lebih dikenali dengan nama Awang Tanjak. Awang Tanjak. Okey, boleh tak saya tahu bagaimana boleh mendapat nama Awang Tanjak ni? Nampak nama tu macam nama lama-lama dulu. Dulu-dululah kan. Okey, sebenarnya nama Awang Tanjak tu saya dapat masa penggambaran filem Mak Kilau kali kedua. Kali kedua? Bukan yang baru ni? Bukan. Yang saya tak lulus. Tak lulus. Okay. Jadi masa penggambaran filem Mak Kilau yang kedua tu saya dapat watak Mak Awang. Cuma Mak Awang sekarang dia pakai panah kan. Panah, betul. Masa saya tu dia pakai bedil. Bedil. Okay. So saya dapat nama Mak Awang. Kebetulan saya dah mengarang tanjak masa tu. Orang panggil saya dengan nama Awang Tanjak. Awang Tanjak. So lekat sampai sekarang lah. Okey, Awang lahir di mana? Lahir di Macang, Kelantan. Hospital ini orang Kelantan. Kelantan boh. Dalam menetap di sini di Ceras. Kalau betul-betul di sini dalam 4 tahun lah Paman. Cuma saya daripada Kelantan 2008 saya keluar untuk belajar. Lepas tu terus dapat jodoh dan sinilah tempatnya. Alhamdulillah. Sudah berkeluarga? Sudah berkeluarga Paman. Insya-Allah. Dah nampak takkanlah dalam keluarga. Okey. Muka macam bujang ya? Muka macam bujang. Itulah masalah itu. Okey. Boleh tahu berapa anak? Anak saya 3. Semuanya puteri semualah. Alhamdulillah, rezeki lah tu. Isteri dia seorang. Masih seorang lagi ya? Ini tak adil lagi. Abang berapa? Sama nanti kita belakang frame. Okey. Dari segi pekerjaan pula macam mana? Okey, pekerjaan saya kalau ikut sebelum ni lah. Sebelum ni saya sepenuh masa menjahit busana dengan buat tanjak lah. Tapi fokus utama adalah tanjak. Betul. Cuma bila PKP 3 baru ni, betul. Kedai kain tutup. Allah tak boleh beroperasi. Ya, betul juga. Jadi saya ambil keputusan, saya kerja dengan kawan saya buat busur panah.
Busur panah. Untuk alatan memanah buat pertukangan lah. Jadi walaupun di zaman PKP tetapi masih juga buat kerja-kerja yang ada mengenai tentang warisan dan juga alam Melayu. Ya, betul. Okey, nak cerita pula ni, nak tanya pula bagaimana boleh terlibat ataupun minat iaitu mengenai tanjak ataupun lipat tanjak ataupun pengarang tanjak. Baik. Berbalik kepada cerita Mak Kela tadi. Okey. Yang saya kata tadi, Mak Awang yang kedua kan? Betul. Sebelum tu dia ada shoot yang pertama. Masa tu saya dapat watak Teh Ibrahim. So kita adalah minggu yang kena latihan tu. Betul. Latihan untuk bersilat, koreograf semua. Masa tu ada seorang artis ni, dia bagi saya pakai tanjak dia. Tapi tanjak yang moden lah, Velcro tu, yang strap. Okey. Saya pakai tu, saya rasa minat lah. Saya tanya dia, berapa bang? Saya nak beli lah kan. Saya tak apalah, saya bagi hadiah. Boleh mention ke orang? Boleh. Nama dia tu Fad Anwar. Fad Anwar. Dia bagi saya. Dia pun orang silat fighter. Kan? Orang fighter. Tapi dia maju jaya kan. Ya, insya-Allah. Amin. Jadi bila saya dah dapat hadiah tanjak tu, so shooting tu pause. Bulan puasa alasannya. Yelah. So kita pause, dia kata nak sambung. Tapi tak sambung lama. Saya kebetulan tanjak tu pun dah dengan saya pakai tanjak tu hari-hari. Tak tahulah mana datang minat ke apa nak pakai tu. Saya pakai hari-hari sampai satu hari saya pergi berjalan dekat Titi Wangsa bawa anak-anak semua, saya pakai tanjak. Kemudian datanglah ni cakap Allah Ta'ala tu perjalanan kan. Allah hantar seorang budak kecil je dalam 5-6 tahun macam tu. Dekat Titi Wangsa. Di tengah-tengah tengah tempat situ. Dekat Titi Wangsa saya tengah lepak-lepak, dia datang. Pakcik pakai apa, dia tanya. Dia tanya? Dia tanya. Saya cakap, pakcik pakai tanjak. Lepas tu dia tanya, tanjak tu apa? Tanjak itu apa? Lepas tu dia lari. Jadi awak tak sempat lah nak bagi tahu dia atau sebagainya. Bukan nak kata sempat tak sempat. Saya sendiri pun tak tahu maksud tanjak masa tu. Tapi Allah hadirkan budak tu tanya tanjak ni apa. Ya. Jadi bila dia tanya kita tanjak tu apa, kita jadi tergerak hati untuk pergi belajar. Jadi kat situ lah saya bermula cari cikgu untuk belajar tanjak. Setakat ni alhamdulillah lah adalah dalam 5-6 cikgu lah. 5-6 cikgu. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey, di samping berlakunya kisah yang macam Awang cakap tadi lah kan, iaitu bila berjalan ada budak yang tanya. Ada tak perkara lain yang membuatkan lagi kuat lagi untuk Awang untuk nak buat tanjak ini? Kalau ikut dalam bab kenapa nak buat sangat tanjak ni, walaupun susah, maknanya kena struggle nak cari sales sebelum dia kan. Sebenarnya bila kita belajar tanjak, dalam dia tu ada banyak falsafah yang menguatkan diri kita dengan Allah, yang nak merapatkan hubungan kita dengan Allah. Jadi dia bukan saja pakaian atas kepala lah. Betul. Jadi bila kita pakai tu, pakaian kita tu menjadi dakwah, menjadi satu ejen dakwah kepada kita untuk kita ingat kembali kepada Allah. Allahu Akbar. Macam tu. Jadi orang tua kita ni dia buat perkara bukan dengan main rasa je. Dia main dengan ilmu sekali. Okey. Bila sebut tentang rasa ataupun ilmu, adakah Awang keluar ke mana-mana masih memakai sebegini atau macam mana? Okey. Kalau keluar pergi jalan-jalan ataupun pergi beli barang kadang-kadang, ataupun kadang-kadang saya pergi beli sayur pun, saya masih lagi mengenakan ikat kepala. Tak kisah tanjak ke semutar ke, sebab saya orang Pantai Timur kan. Betul. Jadi saya pakai semutar, seluar macam ni, gunting Cina. Kemudian baju pun macam ni. Cuma jarang-jarang je saya pakai t-shirt, pakai seluar. Tapi kalau kerja dekat bengkel panah tu memang kena pakai attire yang lebih sesuai lah. Jadi ada tak rasa macam malu ke ataupun rasa macam janggal ke bila mengenakan pakaian yang sebegini ataupun yang seperti mana yang Awang cakap tadi, pergi ke pasar, pergi ke mana-mana? Adakah ada terasa malu ataupun macam mana, ataupun ada rasa bangga ke? Kan? Perasaan malu memang ada, Paman. Memang ada rasa malu. Walaupun kita dah macam 2-3 tahun pakai busana, pakai tanjak ke mana-mana, tapi bila kita pergi satu tempat baru, dia tetap datang satu rasa macam habis aku ni, orang pandang apa. Dia tetap datang. Jadi dia tak ada, walaupun kita dah pakai lama, kita jadi confident je tak. Even pergi mana-mana orang akan pandang atas bawah. Tapi soalan yang paling famous saya dapat adalah apa soalan?
ada persembahan ke? Oh, bila pakai macam tu orang ingat tanya persembahan. Orang ingat kita pergi ke persembahan. Sebab apa yang popular kalau orang pakai tanjak busana semua, orang ingat penari lah. Betul. Penari ataupun pesilat. Satu lagi pengantin. Jadi 3 soalan tu sangat popular. So kalau dah dapat soalan macam tu, dia akan tambah pula, Hang Jebat nak pergi mana, dia kata. Ada pula kata Hang Jebat. Okey, di samping ada yang bercakap itu, ada tak yang mungkin ada yang menghina ke sebagainya untuk apa? Untuk pengetahuan yang sedang menonton sekarang. Yang menghina tu adalah juga kan. Ada juga ya. Sikit tak banyak pun ayat dia lebih kurang macam ni zaman apa ni? Oh, dia boleh cakap begitu ni zaman apa ni? So benda tu pun dia cakap belakang-belakang. Kita dah lalu baru dia bunyi. Masa kita kat depan dia tak bunyi. Dia tak bunyi Dia senyum-senyum. Berarti kita dah lintas dia bunyi. Ni zaman apa ni? So kita anggap dia bergurau kan. Kadang-kadang ada yang kita lalu dia menyanyi. Kersani. Kita sambung lagu dia. Kita ajak dia duet karaoke. Duet karaoke. Yalah, mungkinlah apa bagi saya sendiri mungkin kalau ada yang menghina ataupun mengherdik orang yang berpakaian sebegini, mungkin mereka tak tahu ilmunya kan. Jadi kita nak tahu lebih lanjut apakah keistimewaan dan kelebihan yang ada pada tanjak itu sendiri, dan juga seperti mana yang awang cakap tadi, tanjak ini adalah dakwah dan juga tanjak ini ada kena-mengena dengan agama dan juga bangsa. Jadi kita akan tengok selanjutnya. Alhamdulillah, sekarang kita sudah pun berada di dalam rumah penggarang tanjak, itu awang tanjak kita ni. Inilah tempatnya ya. Lebih kurang. Banyak jenis-jenis tanjak kat sini. Siap ada mesin jahit semua ya. Mesin jahit lah. Ingatkan mesin jahit untuk perempuannya. Bukan. Bukannya. Sekarang dia dah unisex. Lelaki perempuan boleh pakai. Okey, baik. Okey awang. Dalam episod ini kita nak tahu sikitlah daripada awang, apa perbezaan antara tanjak, desta dan juga tenggolok? Boleh tak ceritakan? Boleh Abang Man. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya dalam perjalanan saya belajar tanjak ni, desta, tanjak, tengkolok. So maksudnya kat situ kita dapat desta ni nama besar bagi semua ikatan kepala. Mana semua ikatan? Semua ikatan kepala dia adalah kategori desta. Sebab desta tu bermaksud ikatan kepala lah. Tengok macam Abang Salman pakai. So tanjak tu biasanya dia akan ada 4 sifat asas yang kita boleh tengok. Mana kita tengok dia ada, dia jadi tanjak. Satunya tapak, simpulan, tunas atau pucuk. Kemudian lambaian atau daun. So ada 4 perkara asas tu, dia adalah satu tanjak yang lengkap lah nama tanjak tu. Dan tanjak ni bila kita pakai dia bentuk macam tu, bila kita keluarkan dia kepada kepala pun dia macam tu. Manakala bagi tengkolok pula, dia ada 2 kategori. Satu tengkolok perempuan, satu tengkolok lelaki lah. Maksudnya bila sebut perempuan, mana untuk kaum wanita pun boleh pakai. Tapi tengkolok bukan tanjak bukan tanjak. Dia ada tengkolok khusus di mana dia pakai kain batik tu. Kemudian dia gulung-gulung dia buat siput. Dia gulung-gulung dia buat bentuk bunga. Cantik sebenarnya, lagi manis. Lepas tu kalau untuk tengok biasa orang tua kita pergi ke sawah, yang dia macam contoh macam Minangkabau sekarang masih pun pakai. Dia letak diikat, kemudian dia lipat ke belakang. Ya betul. So, nampak macam bertanduk kan? Betul. Ketandaan Negeri Sembilan Minangkabau sana. Lepas tu macam kalau mak-mak kita pergi ke sawah, so dia pakai penutup kepala tu. Maksudnya itulah tengkolok dia untuk berpanas hari tu. Tu dia. Jadi kalau untuk lelaki pula, antara kategorinya yang paling jelas saya boleh cakap dia semutar lah. Semutar belah pantai timur. Dia jenis yang bila kita nak pakai, dia adalah selai kain. Kita pakai dia cantik. Lepas tu kita boleh, bila kita buka dah tak ada bentuk tu dah. Dia dah terlepas daripada bentuk dia. Okey, adakah tenggolok ni boleh juga menggunakan kain songket? Boleh? Tengkolok kalau guna kain songket, kita tengok bentuk apa nak buat. Kalau untuk yang gulung kemas tu tak boleh, sebab dia dah merosakkan songket tu sendiri. Tapi kalau nak paksa buat juga, silakanlah. Cuma kat sini kita kena jelaskan bahawa tengkolok ni, term tengkolok tu sendiri, kalau belah-belah negeri lain, dia pakai umum juga untuk semua desta.
Maknanya dia macam sebutan tengkolok ni tanjaklah dia. Dia macam tu. So ada negeri yang memang reference dia kalau sebut tengkolok tu pun tanjak. Itu pun tanjak. So kita kena raikan semua apa orang panggil negeri punya adat lah. Okey, kalau tanjak tadi, kalau orang tanjak kata ada apa 4 asas tadi. Kalau tengkolok pula adakah dia ada asas dia ke macam mana? Asas kalau untuk tengkolok ni yang kita boleh syorkan ni adalah dia hanya sehelai kain. Sehelai kain. Dia macam dia perlu 4 juga ke atau perlu 3 ke? Dia yang cantiknya macam kalau semuta tu dia kain yang 2 meter. 2 meter lebar dalam tak sampai semeter lah. So macam tu dia sesuai untuk buat ikat kepala yang kita panggil semuta tu. Dan juga kalau untuk tenggolok ni dia kain dia tak semestilah kain songket. Kain batik, kain biasa semualah. Betul. Okey, kalau untuk tanjak pula adakah dia hanya khusus untuk songket saja ke macam mana? Tidak juga. Sebenarnya tanjak tu kalau nak untuk majlis lah. Bila buat untuk majlis, kita buatlah yang gunakan yang songket. Macam ni abang pakai kan, untuk naikkan seri majlis tu. Tapi bila untuk pakai harian, biasa orang minta kain cotton je. Kain cotton jadi kita sebagai pengarang, kita layankan je selagi dia tak melanggar apa yang sepatutnya lah. Macam tu. Contoh je melanggar. Tanjak menggunakan kain camouflage. Kan, yang tentera punya kan. Banyak pihak daripada askar-askar dia marah. Kenapa awak nak guna camouflage kami untuk buat tanjak sedangkan awak bukan tentera? Mana tak selayaknya dipakai oleh manusia. Tapi sekarang ni siapa je yang boleh tahan benda tu daripada berlaku. Okey, satu lagi sebutkan tadi isu tentang itu tadi. Adakah menggunakan kain bendera? Maksudnya kain bendera. Bendera Malaysia kan? Kain bendera ni kalau boleh jangan gunalah untuk potong-potong. Bendera tu sebenarnya kita nampak dia macam sehelai kain yang ada warna 4 warna kan. Tapi sebenarnya kalau ikut negara kita meletakkan bendera tu simbolik kepada negara kita Malaysia kan. Jadi kalau kita potong takkan macam tu je nilai dia. Adab dengan dia. Memanglah awak boleh beli dengan harga RM10 ke bawah benda tu, tapi boleh guna cara lain. Contohnya cari je kain yang ada campuran warna 4 warna tu. Yang nampak macam corner-corner bendera. Guna kain macam tu insya-Allah okey lagi. Boleh lagi. Tapi kalau kain bendera tu dah tak terjaga. Satu lagi, awak nak kena jaga nilai bendera. Betul. Yang kedua, awak nak kena jaga nilai tanjak pula. Betul. Jadi dua perkara kena. Jadi kena jagalah. Kita rakyat Malaysia kena menghormati lah. Kena menghormati dan juga menjaga adab bendera kita. Betul. Okey. Cerita pula tentang yang biasa digunakan oleh rakyat Malaysia, tanjak-tanjak yang biasa ataupun yang sangat popular. Okey, boleh tak antaranya lah boleh ceritakan kepada semua? Boleh insya-Allah saya rasa Muhammad. Kalau ke tanjak yang paling popular sekali adalah Desta Dendam Tak Sudah. Desta Dendam Tak Sudah. Ini adalah pakaian yang di Pertuan Agong. Mana-mana raja negeri yang naik ditabalkan menjadi agung, dia akan mengenakan desta ni sebagai desta rasmi dia. So kita jaga benda ni agar kalau boleh lah orang biasa tak payah pakai lah. Sebab kalau ikut keturunan raja pun dia tak pakai ni selagi dia tak naik agung. Betul. Mungkin lah ada negeri lain dia ada lain sikit kan, tapi sekarang ni kita nampak yang terutama dalam negara kita memimpin sebuah negara tu yang di Pertuan Agong. Jadi kita jaga je satu desta ni. Sebab tu dia paling popular. Ramai dapat order, bang, saya nak Desta Dendam Tak Sudah. Saya nak Desta Dendam Tak Sudah. Tapi kita minta maaf, kita tak buat. Yalah. Okey. Lepas tu kalau yang kata paling ramai orang pakai, sebenarnya payah nak cakap. Sebab minat dia pada masing-masing satu hal. Betul. Lepas tu ada pula orang yang jenis yang saya asal negeri Perak. Beranak kat negeri Perak, semua saya besar kat dia, tapi saya nak ketandaan negeri Perak. So dia bolehlah ambil tanjak-tanjak negeri Perak, antara contohnya lang menyongsong angin, ayam patah kepak, balung ayam, apa lagi? Banyak lagi lah. Kalau kita boleh rujuk buku tu, dia banyak lagi tanjak-tanjak Perak. So kalau Desta Kelantan, Getam Budo. Getam Budo tu satu nama, kemudian dia banyak pecahan. Getam Budo Raja Muda, Getam Budo Panglima, Getam Budo Daun Sehelai, dan beberapa lagi. So variasi dia getam tetap tutup, cuma dia punya daun tu
lain-lain. Macam tu. Bila sebut saja tentang getah budur ni, saya rasa sangat tertarik. Boleh tak kenapa getah budur ni dia agak berbeza dengan tanjak-tanjak di negeri lain ataupun dia lah maksudnya rupa bentuknya dan sebagainya. Okey, maksud Abang Man mungkin sebab dia menutup kan. Ya, betul. Dia macam kopiah lah, senang nak rujuk. Okey, getam budur ni kalau kira getam tu sendiri dekat Pahang ada. Dekat Negeri Sembilan pun ada. Dekat Kelantan, dekat Kedah pun ada. Cuma kita boleh cakap dekat Kelantan lah sebab kita ambil dekat Kelantan je. Ya, betul. Okey. Jadi getam budur Kelantan tu dia sebenarnya kalau nak kata berbeza taklah, sebab dia jenis tanjak menutup saja. Dia jenis desta yang menutup saja. Beza dia kat situ sebab. So bila sifat dia menutup, daunnya yang kita buka, bunga yang dia buka hanya berkisar kat situ. Dekat situ saja. So dia tak boleh lah nak pergi besar macam tanjak Abang Man pakai ni. Macam itulah lebih kurang. Alhamdulillah. Jadi rasanya kita nak tengok dah tak sabar lagi ni nak bersama dengan Awang Tanjak. Kita nak tengok bagaimana dia nak lipat tanjak apa tu? Kita buat tadilah kita sebut lang menyongsong angin. Lang menyongsong angin. Jadi kita tak sabar. Apakah alat-alat dia, apakah kain yang nak dipakai dan juga apa saja yang akan disampaikan oleh penggarang tanjak kita, Awang Tanjak. InsyaAllah. Kita tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekarang ni kita nak mula untuk proses mengarang tanjak. Jadi kita pilih untuk mengarang tanjak lang menyongsong angin, negeri Perak lah. Baik, antara bahan yang kita perlukan yang paling utama insya-Allah tentulah kain kan. Jadi ini kita pilih kain songket berwarna hijau ni. Seterusnya kita perlukan gunting untuk potong kain. Yang pensel ni kita perlukan juga. Pensel tujuan dia untuk kita potong bahan ni, kertas gam nama dia. Kertas gam ni kod dia 1050. Khusus untuk tanjak-tanjak yang nak tegak-tegak tu. So dia keras tapi tak menyakitkan kepala. Seterusnya adalah pembaris panjang dan satu lagi pembaris bentuk L. Ni penting untuk kita dapatkan garisan yang lurus untuk segi dia. Baik, satu lagi barang yang kita perlukan adalah pin, jarum peniti. Okey, itu saja barang-barang yang diperlukan. Sekarang kita akan memulakan proses memotong kain insya-Allah. Paling utama bila kita dapat kain macam ni, kita kena gosok dululah. Sebab dia ada lekuk-lekuk ni. Kalau kita dah potong dia tanpa menggosok, dia akan jadi satu garisan yang tak sama. Baik. Kita guna striker kita ni. Kalau ada striker lagi canggih, lagi senang kerja. Kita samakan dulu bahagian hujung ni sebab kita nak pakai dua bahagian. Kita nak cantikkan tanjak kita ni. Jadi kita gunakan satu bahagian sini kita panggil kaki kain, ni kita panggil kepala kain. So biasa kepala kain ni kalau dekat samping dia bahagian belakang punggung kita lah. Jadi kita nak guna sini ada, sini ada. So kita ambil center, tengah-tengah antara kain tu. Ni kita gosokkan dia dulu. InsyaAllah. Ini penting untuk pastikan kain dasar kita ukuran dia tak lari daripada apa yang kita nak. Kebiasaannya kalau kain samping macam ni, kita akan pakai ukuran yang mengikut lebar kain samping. Tapi untuk cantik tanjak tu, elok kita gunakan satu ukuran di mana 32 inci darab 32 inci. Baik. Kalau ikutkan kebiasaannya, kita akan ukur lah guna pembaris dia berapa inci kan. So ni dapat 32.2. Maknanya dah cantik lah. So kita tak payah nak susah-susah. Sekarang ni kita kebiasaannya kalau nak buat dia, kita boleh buat macam ni. Ambil pembaris, tanda 32 lebih ataupun 33 lah sebab kita nak basi sekali. Kemudian kita tanda dan kita garis, kemudian potong. Tapi kita guna satu cara ni, memudahkan sikit. Kita lipat je macam ni. Kita lebihkan dia satu ruas jari. Sini pun satu ruas jari. Baik, macam tu. Dan kita potong je sini.
Sekarang kita dapat 2 keping kat sini Kemudian ini adalah untuk kain dasar. Jadi kita dah ada kain, kemudian kita perlukan lapik pengeras dia, kertas gam. Kod dia 1050. Okey, ni kita letak tepi sekejap. Ni sini ada kertas gam. Tadi saya dah garis dah. Tinggal nak potong je. So saya ambil ni 32 32. Baik, kita dah dapat satu kertas gam yang berukuran 32 dan 32. Sekarang ni kita akan tampal kertas gam ni pada kain tu. Untuk pengetahuan semua yang menonton, sedikit perkongsian daripada saya, bahawasanya falsafah di dalam kain dasar ni dia dapat membantu kita untuk orang kata tak segan lagi nak memakai tanjak bila kita tahu apa maksudnya, ya. Jadi perkongsian daripada guru-guru kita, kain dasar yang bermula dengan 4 segi ni dia bermaksud hamparan bumi, di mana bumi kita berpijak lah. Mana kita ingat selalu bahawa kita berpijak di atas bumi yang nyata. Kemudian kita akan gam. Okay, dalam banyak-banyak proses pembuatan tanjak ni, selain daripada melipat, ni adalah yang paling susah. Okay, kita tak sama. Kita kena pastikan dia betul-betul melekat pada kain tu, supaya nanti sewaktu kita mengarang tu, kain tu tidak terlucut daripada kertas ni dan mengganggu kita punya kerja mengarang lah. Macam mana kita nak tahu dia dah lekat kan? Kita boleh nampak dia punya kain tu, bentuk kain apa, corak-corak benang tu, kita nampak dia jelas dekat kertas gam ni. Jadi tu antara satu tanda yang dia dah rapat melekat lah. Sebabkan kita potong tepat tadi, so kita nak pakai yang hujung ni kan, kita nak pakai yang hujung hijau ni, kita tak nak lipat ke dalam. Ni kita potong sini sikit, kita buang sikit. Baik, tadi kita dah selesai menggosok kertas gam ni. Jadi untuk memudahkan kerja sewaktu menjahit, kita lipat dulu kain tepi ni, kita gosok dia ke dalam. Kalau tak nanti kita kena tarik satu-satu. Jadi kita gosok tepi dulu biar dia melekat kat sini. Dia tak melekat pun sebenarnya, dia terlipat. Okey, lebih kurang je. Sebelah sini pula. Okey, dah siap bahagian ni. Kita akan lipat kain dasar ni mengikut kaki kain belah mana yang kita nak tegakkan ataupun ke bawahkan. Jadi untuk buat tanjak lang menyongsong angin ni, kita nak dia nampak bahagian atas lah. Jadi dia punya kaki kain berada di sebelah kiri. Sebelah kiri. Kalau kita buat macam tenggek jentayu, dia akan berada di sebelah kanan. Okey, kita letak dia lebih kurang macam tu. Kita dapat segitiga dia. Okey, sekarang kita dapat bentuk segitiga. Okey, kalau tadi 4 segi ini bermaksud hamparan bumi, di dalam bumi itu pasti ada tempatnya, kan? Jadi bila kita dapat segitiga ini, dia merujuk kepada tempat. Kenapa segitiga tempatnya berkaitan dengan Melayu? Sebab ada satu perkataan Sanskrit, kalau tak salah saya, berbunyi Malayur, yang bermaksud pegunungan atau tempat-tempat tinggi. Di situ kita boleh faham bahawasanya orang Melayu kita ni punya martabat tinggi, kedudukan yang tinggi. Maknanya bukanlah kita ni asalnya orang lekeh-lekeh. Peradaban orang Melayu ni dah lama dah ada perlembagaan semua dah tersusun cantik. Jadi segitiga ni
refer kepada pegunungan dan tempat-tempat tinggi. Jadi kalau kita perhati sekarang dekat luar sana, banyak rumah Melayu yang masih mengekalkan bentuk segitiga tu untuk bahagian bumbung dan sebagainya lah. Okey. Kemudian di dalam tiga segi ni dia ada tiga bucu. Ni yang paling penting sebenarnya. Antara yang penting tu dia penting. Kenapa? Sebab ini adalah falsafah yang kita perlu sematkan dalam diri kita. Kenapa kita nak pakai tanjak? Dan kenapa tanjak tu perlu diikat kemas? Baik, sini ada tiga bucu. 1, 2, 3. Kalau ikut laras bahasa Melayunya, di sini ada agama, di sini ada bangsa, di sini ada tanah air. Kalau ikut bahasa ulama pula, sini ada ada Islam, iman dan ihsan. Okey, kita akan sambung pasal falsafah ni bila dah siap jahit segitiga nanti. Okey, kita nak menjahit. Pastikan hujung ni sama tiga-tiga. Segi dia biar rapat sama, jangan ada terbuka macam ni. Pusing. Ikut yang belakang ni sebab ni kain yang lebih dia daripada bentuk ni. Okay. Nampak putih kan? Tak nak bagi nampak. Lipat sikit. Forward. Kemudian kita akan lipat jahit satu bahagian untuk bahagian tapak ni supaya dia tak mudah tercabut lah. Baik, satu lagi untuk memastikan kertas gam kita tadi tak tercabut, kita ambil garisan tengah. Ambil macam lebih kurang je garisan ni. Kita akan jahit tengah dia ke bawah. Tengah dia. Satu jaminan. Tengah. Tengah dia. Baik. Kalau rajin lagi, boleh jahit lagi bahagian sini sampai sini, petak sampai sana hujung dan ke bawah semula. Tapi ini pun dah cukup. Sebenarnya kita nak melipat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita dah siap jahit kain dasar kita. Ni dinamakan kain dasar untuk mengarang tanjak. Jadi untuk tanjak dalam menyongsong angin ni kita perlu jahit tiga segi macam ni lah. Jadi macam tadi kita cakap ada agama, bangsa, tanah air sebagai falsafahnya ataupun Islam, iman, ihsan. Di mana bila kita lipat tapak, kemudian kita ikat simpulannya, dia akan kemas. Antara bangsa dengan tanah air, antara iman dengan ihsan akan pegang kemas. Kemudian agama dan Islam itu akan tegak. Dan pada waktu itu tidak ada orang ataupun apa-apa yang boleh mengganggu gugat apa yang ditegakkan itu, insya-Allah. Baik, bismillah. Sekarang kita nak buat lang menyongsong angin. Kita pakai belah ni sebab kita nak pakai dua-dua bahagian ni. Bismillah. Kita mulakan dengan bismillah. Kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para awliya, kepada para guru dan juga ibu bapa kita. Al-Fatihah. Baik, untuk ni kita ambil tapak dia, paling lebar pun 3 jari saja. Okey. Lurutkan dia. Tiga jari. Lurutkan. Dua.
3, 4. Jadi kita nak dapat lebih 1 jengkal dan setapak tangan. Ni cantik lah, insyaAllah. Kemudian kita pegang macam ni, terletak di lutut kita. Okey, kita ubah posisi duduk sikit bagi selesa. Macam ni. Kita nak buat simpulan dia, simpulan garam sebuku. Jadi menjadi kebiasaan untuk tanjak negeri Perak ni, kita akan tindih seperti mana kita kiam. Kiri, atasnya kanan. So jadi macam tu. Saya belajar aliran Perak ni melalui guru arwah Haji Basni, dan ada juga dengan Abang Jai Laksmana baru ni, ambil sikit dengan dia. Untuk tanjak Perak saja kita dah cari sampai 2 guru dah, insyaAllah. Okey, kita kemaskan kat situ. Untuk awal ni kita guna pin dulu. Untuk pegang simpulan kita. Okey, sekarang dia jadi bentuk macam ni. Jadi asas tanjak Perak ni dah ada kat sini. Tapak ada kat dalam tadi. Nanti kita akan balikkan. Tapak, simpul, pucuk, kemudian lambaian dia. Sekarang kita nak menyolek dia pula. Okey, tarik keluar. Ini tercabut balik pin tadi. Kemudian kita tolak naik dia, bagi cantik lagi. So, sekarang ni kita nak jadikan dia elang menyongsong angin tadi. Kita lipat naik. Selesai. Cantik kan dia. Kemaskan bahagian pelipat-pelipat dia ni. Tapi kita tak nak dia kaku sangat sekadar kemaskan je. Sebab kita tak nak tanjak tu nampak kejung, kita nak dia nampak hidup. Okey. Nah, insya-Allah dah siap lebih kurang. Kita pin balik simpulan tadi, pucuk dia tu. Okey. Ya, insya-Allah dah siap lah ni. Okay. Kita cuba Bismillah. Pakai dia, pastikan yang ni berada di tengah-tengah lah. Cantik. Tak, yang tu masuk. Ni pakai saiz besar sikit. Wang gegau kan? InsyaAllah ni muat untuk dia. Okey, elang menyongsong angin negeri Perak. InsyaAllah kalau ada manfaat boleh ikut. Tapi saya nasihatkan kalau nak belajar, cari guru yang berdekatan. Lepas tu, apa saja ilmu yang dapat, raih dengan orang lain punya juga. Okey, insya-Allah. Hai Kersani, mengalilah di kau. Tak sangka kau Salman kahwin nombor 4. Tak sabar aku nak tengok Salman naik pelamin tu. Wan. Wan, kau nak pergi mana? Aku nak pergi majlis Salman. Oi, nombor 4 sambung. Kau biar betul. Iya. Asal aku tak tahu? Kat kau ada kat aku terlupa bagi. Jangan marah lah. Aku tak marah. Tapi yang ni aku nak kena tegur sikit. Afzal. Tu, tanjak tu. Kau pakai cantik, Wan. Tapi lagi cantik kalau kau pakai betul.
Sekarang ni kurang betul. Betul? Tak betul. Alamak. Mesin ni aku buat. Macam mana tu? Ambil yang ni, tanjak ni kan balon raja. Jadi pakai simpul dia sebelah telinga kanan. Lepas tu tapak dia dengan depan belakang ni bagi selari. Oh, yang tadi tu tak betul? Tak boleh. Dia biasa kalau kat depan tu dia nampak macam kita sedia untuk disudi tau. Nanti orang lawan kau. Nak? Kau nak? Tak nak. Tahu takut. Wang. Lagi satu. Lagi satu, biar kau pakai tanjak tu guna dua tangan. Kita junjung kan. Tadi aku pakai satu tangan. Tak elok. Ni adab budaya kita junjung lah. Yelah. Betul tu. Maknanya terima kasih lah, Wang. Kau botolkan apa yang silap. Kan? Elok. Kalau tadi kau tak botolkan, entah apa lah orang cakap kat aku. Nasib baik orang tak datang kau. Kau nak ke mana? Aku nak pergi Bukit Salman lah ni. Takkan kau dah lupa? Aku pula lupa. Kau lupa ke aku lupa? Kau nak gila ni? Aku? Tak ada. Aku memang macam ni. Alang-alang kat kau dah loket aku. Jom kau ikut kita pergi sekali. Ikut pergi sekali? Kau pun dah smart lah ni. Memang. Jom lah. Jom. Nombor berapa? Nombor 4. Ting 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 ting. Abang joget angat atas sudah. Ya Allah, Wang, penat, Wang. Apa kau seronok benar kau ni? Memanglah seronok bawa balik event kat Sepang, Wang. Alah, event kat Sepang tu kalau aku sepak aku sekarang. Dah kenapa kena sepak tiba-tiba ni? Kau ni. Tak ada lagi. Adab. Kita ni orang Melayu. Yelah. Tanjak tu. Kenapa dengan tanjak? Letak bawah. La elah, ni bukan letak lantai pun, letak ni. Kau ni kecoh sangatlah, Wang. Jadi, tapi sama level dengan punggung kita tu. Tak boleh? Tak boleh lah, Di. Habis macam mana? Ambil bantal tu, yang kau pegang tu. Letak. Tak sini? Ambil tanjak tu. Alas dia. Alas dia? Cantik. Macam tu cara dia. Bukan apa, Di. Sebab dalam tanjak ni kan, dia ada banyak falsafah. Antaranya yang agama bangsa tanah air tu, yang kita pegang kat dalam tu. Jadi dengan benda tu, eloklah kita angkat dia sikit. Okeylah, disebabkan hari ni kau nampak macam bomoh, aku ikutlah apa yang kau cakap. Kan kena santau. Kau tahu takut kena santau. Aku bomoh kau sekarang. Jangan. Aku bomoh kau sekarang. Okey, takut. Bomoh kat aku nak pergi berak ni. Alamak. Okey, terima kasih, Wang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, tadi kita dah buat tanjak, kita dah tengok bahan untuk buat tanjak. Sekarang kita nak kongsi beberapa tips untuk penjagaan tanjak ni. Dia nampak je macam keras sebab tadi kita guna kertas gam tu. Tapi dia kalau terpenyek, dia akan rosak lah. Antara tips-tips penjagaan tanjak adalah kita boleh menggunakan bekas sebagai ganti kepala dalam ni bila kita dah tak pakai tanjak. Maknanya bila kita balik rumah, kita nak jaga dia bentuk dia agar tak rosak, kita ambil dia, bawa dalam bekas, baru kita simpan. Yang kedua, kita elakkan dia daripada tertindih ataupun terjatuh. Maknanya dalam pemakaian tanjak tu kena hati-hatilah. Biasa kan kalau orang pakai waktu bersilat, persembahan silat kan, tanjak dah jatuh. Jadi tak elok sebenarnya. Kalau boleh, jangan bagi jatuh. Seterusnya, seandainya kawasan tanjak ni kotor, biasanya berlaku pada tanjak yang kain cotton hitam, dia akan nampak putih-putih peluh tu. Jadi cara nak basuh dia, boleh buat air sabun dalam satu baldi kecil, tapi paras sabun dia sampai cukup-cukup untuk tapak dia je. Jadi kita rendam dalam air sabun tu sekejap, rendam, ambil gonyoh tempat yang kotor tu. Salah satu cara lagi, boleh try guna Febreze. Pernah guna Febreze dan bila kita spray dia hilang kesan putih tu. Seterusnya, kita nak jaga dia supaya tak kena debu. Biasa kita simpan lama kan, kita pakai pun masa ada event je. Jadi kita simpan dia menggunakan bekas yang tertutup. Kalau nak cantik simpan, buatlah bekas kaca. Yang macam orang selalu bagi hadiah dekat VIP tu kan, bagi bekas kaca. Tapi kalau tak berkemampuan ataupun tak perlu, boleh je guna bekas-bekas plastik, bekas kek yang saiz 11 inci, boleh letak dia menutup dah. Dan cantik pun kalau untuk buat display dekat rumah. Okey. Jadi itu je basic-basic untuk penjagaan tanjak. Jangan jatuh, jangan terpenyek. Kemudian jaga dia jangan bagi kena debu. Sebab kalau kena debu ni, dia melekat dalam ni, susah kita nak buang. Okey. Seterusnya, sedikit pesanan daripada saya, Awang Tanjak, untuk semua yang menonton lah. Sebolehnya dalam pemakaian tanjak ni, kita menjaga adabnya lah.
Sekurang-kurangnya kita letak dia di tempat yang tinggi, sebab tanjak kita ni penuh dengan ketandaan-ketandaan dan maksud-maksud yang tersirat lah. Boleh kalau nak belajar, silakan belajar, cari guru. Kalau boleh jangan meniru dekat video-video yang ada. Boleh nak cuba buat tu tak apa, tapi kalau niat kita cuba tiru kemudian kita nak terus meniaga, kita bimbang akan berlaku kerosakan pada tanjak-tanjak tersebut. Contohnya kita tiru tapi tak jadi sama, tapi kita nyatakan dia nama yang sama dengan tanjak yang asli tu. Jadi dia dah rosak. Orang kata, hari tu saya tengok tanjak ni tak ada bentuk ni pun, kenapa yang ni ada nama sama pula? Kan dah rosak. Jadi kalau boleh cari guru, belajar dengan guru-guru tu. Banyak sekarang ni, banyak guru-guru tanjak. Banyak aliran, banyak guru tanjak. Jadi boleh refer pada guru tersebut kalau ada masalah sekalipun. Senang cerita, dalam bab Melayu ni dia beradab, beradat, dan ada istiadatnya. Ada ketika boleh pakai, ada ketika tak boleh pakai. Tengok pada situasi dan keadaan majlis tu. InsyaAllah kalau berguna ilmu ni, kongsi-kongsilah ramai-ramai. Okey? Boleh Boleh ke boleh? Boleh lah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah pun sampai di penghujung rancangan. Terima kasih kepada semua yang setia bersama dengan kami untuk dokumentari Tanjak pada kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu di lain masa. Assalamualaikum. Bye-bye.